Didik TV KPM. Okey, saya akan kongsikan bahagian tentang perkembangan keusahaan di Malaysia iaitu dasar ekonomi baru yang dilancarkan oleh pihak kerajaan pada waktu itu. Tapi saya suka murid-murid yang akan memberikan perkongsian terlebih dahulu. Okey, saya minta siapa yang berminat untuk menerangkan sedikit berkaitan tentang dasar ekonomi baru. Okey, Fatin. Okey, Fatin lagi. Okey, silakan. Ringkasan tentang pengembangan keusahawanan Indonesia, DEB telah dilancarkan pada tahun 1971. Okey. DEB merupakan dasar sosial ekonomi yang dirancang oleh kerajaan bagi mencapai matlamat kepada negara. Terdapat dua strategi utama dalam DEB iaitu untuk membasmi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan memberi peluang pekerjaan tanpa mengira kaum. Yang kedua pula ialah penyusunan semula masyarakat untuk membetulkan ketidakseimbangan ekonomi yang berlaku antara kaum. Okey, bagus. Perkara yang perlu kita kena ingat iaitu tentang tahun. Ini merupakan salah satu fakta lah yang perlu murid ingat berkaitan tentang bila dilancarkan dasar ekonomi baru ini. Kemudian antara perkara lain yang perlu murid-murid ingat adalah berkaitan tentang strategi utama. Okey, membasmi kemiskinan untuk meningkatkan pendapatan dan peluang pekerjaan tanpa mengira kaum. Ini antara kelebihan lah dasar ekonomi baru diperkenalkan. Kemudian yang kedua, menyusun semula. Sebenarnya yang disebutkan Fatin tadi, dan menyusun semula masyarakat Bumiputera untuk membetulkan ketidakseimbangan ekonomi antara kaum. Okey, yang mana inilah perkembangan dasar ekonomi baru yang perlu murid-murid ingat berkaitan tentang sebelum, semasa dan selepas. Okey, yang mana sewaktu sebelum DEB, yang mana pentadbiran British memperkenalkan dasar pecah perintah, dasar ekonomi bebas. Okey, yang inilah antara perkara yang menjadi kesan terhadap masyarakat kita di Malaysia pada awalnya. Kemudian semasa DEB, ini antara usaha-usaha kerajaan, antara penumbuhan agensi baru, latihan bentuk teknikal dan vokasional, dan kemudian lain seperti pembiayaan, peluang industri luar bandar dan infrastruktur. Dan yang seterusnya adalah selepas DEB, selepas 1990, kesan adanya peningkatan pendapatan, keseimbangan guna tenaga, peningkatan hak milik aset, peningkatan sektor industri dan seterusnya pengurangan kadar kemiskinan. Dan akhirnya muncullah pula dasar pembangunan negara. Okey, seterusnya kita lihat sebelum DEB. Mohon siapa yang boleh terangkan sedikit? Siapa? Okey, Rishad. Okey, Syab minat untuk terangkan tentang sebelum DEB. Okey, silakan. Sebelum DEB, British mengamalkan dasar pecah perintah dan dasar ekonomi bebas. Dasar pecah perintah terbahagi kepada tiga, iaitu identiti etnik, status sosial dan status ekonomi. Contohnya, kaum Melayu tinggal di luar bandar bekerja sebagai petani. Seterusnya, kaum Cina tinggal di bandar bekerja sebagai peniaga. Manakala kaum India tinggal di estet ataupun ladang getah dan bekerja sebagai buruh. Kemudian dasar ekonomi bebas pula, masyarakat di Malaysia tidak diberi galakan dan latihan formal untuk menceburi bidang perniagaan. Mereka juga tidak mempunyai pengalaman dan modal untuk memulakan perniagaan. Okey, bagus. Okey, ini antara perkara yang perlu murid-murid ingat berkaitan tentang dasar pecah perintah. Okey, dan dasar ekonomi bebas yang diperkenalkan oleh British pada awalnya. Okey, seterusnya semasa DEB. Okey, minta siapa boleh terangkan? Okey, Anas. Silakan Anas. Akibat berlaku rusuhan kaum yang disebabkan oleh kepincangan agihan kekayaan dan bidang pekerjaan antara kaum di negara ini, DEB dilancarkan untuk meningkatkan pelibatan masyarakat dalam bidang keusahawanan.
Antara usaha yang dilakukan oleh kerajaan ialah penubuhan agensi baru. Kerajaan telah menubuhkan agensi baru bagi kemudahan Bumiputera untuk menceburkan diri dalam bidang keusahawanan. Antara contoh agensi ialah Perbadanan Pembangunan Bandar (UDA), Lembaga Pemasaran Pertanian (FAMA) dan Bank Pembangunan Malaysia Berhad (BPMB). Kerajaan juga memperluas kegiatan agensi sedia ada seperti Majlis Amanah Rakyat (MARA) dan Perbadanan Nasional Berhad (PERNAS). Kedua, latihan berbentuk teknikal dan vokasional. Latihan yang disediakan dalam bentuk teknikal dan vokasional, latihan perniagaan dan pengurusan. Latihan yang disediakan ini bagi memberi bantuan dari aspek teknikal dan kewangan kepada usahawan yang sedia ada ataupun usahawan yang baru menceburi bidang perniagaan. Ketiga, kemudahan lain. Usaha yang dilakukan ialah pinjaman tanpa faedah dan pemberian pinjaman dengan kadar faedah yang rendah melalui agensi-agensi yang memberi bantuan kewangan seperti Majlis Amanah Rakyat. Usaha ini dilakukan bagi menggalakkan pertumbuhan industri kecil dan sederhana IKS serta memberi pinjaman di bawah skim jaminan kredit melalui Credit Guarantee Corporation (CGC). Kerajaan juga membangunkan lebih banyak industri luar bandar bagi menyokong usaha keusahawanan dan memberi peluang sepenuhnya untuk menjalankan perniagaan runcit, borong dan sebagainya. Kerajaan juga menyediakan kemudahan infrastruktur seperti bentuk ruang niaga, bengkel, kilang kecil dan ruang pejabat bagi memudahkan aktiviti usahawan. Kemudahan yang disediakan ini dijual atau disewa kepada usahawan. Okey. Itu saja. Okey, bagus. Berkaitan tentang semasa DEB yang mana kerajaan telah menubuhkan agensi baru. Yang kedua, latihan bentuk teknikal dan vokasional, dan terakhir adalah kemudahan lain. Okey, itu sebelum, semasa dan inilah selepas DEB. Kesan positif secara ringkasnya murid-murid kena ingat ada 5 perkara. Okey, kesan positif daripada dasar ekonomi baru. Yang pertama, peningkatan pendapatan. Kedua, keseimbangan guna tenaga. Ketiga, peningkatan semula hak milik aset. Keempat, peningkatan sektor industri, bandar dan luar bandar. Dan yang kelima, pengurangan kadar kemiskinan. Murid kena ingat kesan positif ini untuk menjawab soalan bahagian A ataupun bahagian B nanti. Okey, ini dasar pembangunan negara. Yang mana bagi meningkatkan penglibatan Bumiputera dalam bidang keusahawanan, dasar pembangunan negara dilancarkan pada 17 Jun 1991. Ini fakta penting untuk murid-murid ingat. Okey. Kemudian ada 5 aspek DPN. Pertama, keadaan sosial, nilai etika dan moral, kestabilan politik, keempat, kualiti hidup, dan yang kelima, kecekapan, pentadbiran kerajaan dan kecemerlangan ekonomi. Yang kelima inilah akan memacu negara kita ke arah negara yang lebih maju. Jadi, soalan uji minda. Kita minta Mira nak jawab. Bilakah dasar ekonomi baru dilancarkan? Dasar ekonomi baru atau DEB dilancarkan pada tahun 1971, cikgu. Betul tak? Pasti, Mira? Pasti, cikgu. Okey, ya betul. Okey. Jadi inilah supaya murid-murid ingatlah tentang fakta tentang tahun DEB dan tahun dasar pembangunan negara. Okey, soalan contoh format baru SPM yang mana kita dah masuk tahun yang kedua format baru yang mana nyatakan dasar diperkenalkan semasa pentadbiran British. 2 markah. Ini murid-murid kena ingatlah. Soalannya nyatakan. Okey, maknanya jawapannya ringkas, padat dan tepat. 2 markah saja. Sambil itu harap murid-murid bersedialah untuk mendapatkan jawapan daripada buku teks kita. Yang kedua, senaraikan agensi baru ditubuhkan semasa dasar ekonomi baru 4 markah. Jadi agensi ini berapa kita kena tulis? Ada 4 lah. Kan sebenarnya markah ini membantu untuk menyediakan jawapan. Okey, bahagian B pula, jelaskan kesan keusahawanan selepas dasar ekonomi baru. 5 markah. Maknanya jawapan pun masih tidak perlu jawapan yang panjang, jelaskan sahaja
Kan? Tidak ayat yang pendek, padat pun dah memadai. Dia berbeza dengan terangkan ataupun huraikan. Begitu juga soalan yang kedua, jelaskan aspek penting. Aspek penting yang membolehkan Malaysia mencapai taraf sebuah negara maju. Okey, 5 markah juga. Maksudnya ada 5 poin penting murid kena jelaskan ataupun nyatakan untuk menjawab bahagian B. Okey, dah sedia? Okey, soalan pertama, nyatakan dasar yang diperkenalkan semasa pentadbiran British. Siapa nak cuba? Boleh angkat tangan. Okey, Irsyad Okey, laju Irsyad. angkat tangan. Laju angkat Silakan tangan, Irsyad. Irsyad. Okey, cuba. Ada 2, dasar pecah perintah dan dasar ekonomi bebas. Okey, dasar pecah perintah DPP, dasar yang kedua? Dasar ekonomi bebas. Dasar ekonomi bebas. Okey. Okey, seterusnya soalan yang kedua. Kita semak kemudian nanti. Yang kedua, senaraikan agensi baru ditubuhkan semasa dasar ekonomi baru. Agensi baru. Okey, Anas. Anas. Okey, cuba Anas. Okey, nombor 1, Perbadanan Pembangunan Bandar Muda. Okey. Kedua, Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA. Okey. Ketiga, Bank Pembangunan Malaysia Berhad BPMB. Okey. Keempat, Majlis Amanah Rakyat MARA. Okey. Singkatan yang diberikan dan nama penuh untuk setiap agensi. Okey, nanti kita semak. Bahagian B pula, jelaskan kesan pesanan selepas dasar ekonomi baru. Okey, siapa? Fatin ke Balkis? Okey, Balkis. Balkis pula. Silakan Balkis. Ada 5. Okey. Yang pertama, pendapatan meningkat. Okey. Yang kedua, keseimbangan guna tenaga. Peningkatan semula hak milik aset. Pengurangan kadar kemiskinan dan peningkatan struktur industri bandar dan luar bandar. Okey. Dan kita nanti dulu 5. Yang kedua, jelaskan aspek penting membolehkan Malaysia mencapai taraf sebuah negara maju. Apa? Yang terakhir untuk sesi ini. Okey, Fatin. Silakan Fatin. Okey, untuk aspek penting ada 5 iaitu yang pertama keadilan sosial, yang kedua nilai etika dan moral, yang ketiga kestabilan politik, yang keempat kualiti hidup dan yang kelima kecekapan pentadbiran kerajaan dan kecemerlangan ekonomi. Okey, 5. Kita lihat jawapan untuk bahagian A, dasar pecah perintah, dasar ekonomi bebas. Okey, seperti yang dijawabkan oleh Irsyad tadi, dapatlah 2 markah. Wow, hebat. Okey. Yang kedua, senaraikan agensi baru ditubuhkan semasa DEB, 4 markah. Tadi Anas dah jawab dengan penuh, kan? Maknanya Perbadanan Bandar iaitu UDA, kan? Kalau kita tak bagi jawapan UDA pun dah dapat markah dah. Kan? Ataupun tulis FAMA. Mungkin kita boleh berilah markah yang bersesuaian dengan MARA, bagilah nama penuh dia, ni contohlah jawapan. Tapi mana dia kata 4 agensi perlu dijelaskan ataupun senaraikan dalam kertas jawapan nanti. Okey, kemudian bahagian B tentang kesan. Okey, peningkatan pendapatan yang dijawab oleh kawan kita tadi, keseimbangan guna tenaga, peningkatan semula hak milik, sama kan? Jawapan sebab dia fakta. Betul. Tapi kalau soalan ni suruh terangkan, kita kena huraikan setiap isi penting ini. Okey, betul juga dengan yang kedua, keadilan sosial, nilai etika dan moral, kestabilan politik, kualiti hidup dan kecekapan pentadbiran kerajaan dan kecemerlangan ekonomi yang merupakan aspek penting dalam DPN. Okey, jadi perkara ini penting untuk murid-murid ingat sebagai persediaan SPM yang akan datang. Okey. Didik TV KPM